Wow, soalan. Saya pun gaduh juga sama isteri. Okey, saya ni bukan alim jangan. Itu memang satu benda yang bagus berlaku dalam perhubungan. Kalau tidak, kita tak ada check and balance. Kita husband and wife, bila kita bertelagah, kita ada bergaduh, itu yang setengah orang kata apa? Pergaduhan itu adalah komunikasi sebenarnya. Cara kita communicate ketika itu. Alright? Seorang qadi, bekas qadi dekat Kubang Pasu, Syekh Faisal. Maklumlah Syekh Faisal ni dekat utara ni, memang maklumlah Syekh Faisal ni seorang bekas qadi hebat. Memang Syekh Faisal ni bila dia ceramah, saya memang sarankan orang ambil Syekh Faisal untuk ceramah, sebab Syekh Faisal akan buat skrip cerita, macam dia create cerita tu daripada cerita original. Ahmad berkahwin dengan ni cerita dia je. Saya ingat lagi satu cerita. Syekh Faisal kata Ahmad mempunyai seorang kawan perempuan. Kemudian dia mempunyai seorang sepupu. Ketika dia berkawan dengan mereka, kedua-dua mereka yang perempuan ini menyayanginya. Dan Ahmad juga sangat menyayangi keduanya. Maka apa yang perlu Ahmad lakukan? Adakah perlu dia memilih satu antara yang lain, atau dia perlu tinggalkan? Bagaimana perkahwinannya? Adakah dia ni boleh berlaku adil? Kesimpulan daripada ceritanya, Ahmad berkahwin dengan kedua-duanya serentak. Dia cerita begitu, di hujung dia akan syaratkan, Ahmad kahwin dengan ni, apa hukum dia? Ahmad kahwin dengan yang ni, apa hukum dia? Faham tak? Daripada cerita tu dia create hukum hakam. Bagus. Syekh Faisal punya cara ni bagus. Saya suka. Jadi satu hari Syekh Faisal cerita tentang ada suami isteri yang selalu bergaduh, tak ngam. Dia pergi jumpa Syekh lah. Kena motivasi kan. Dia kena macam counselling lah. Jumpa dengan Syekh. Assalamualaikum. Salam. Ni apa cerita ni? Hak lelaki ni kata, tak tahulah ni dia tak puas hati apa ha? Lepas tu perempuan tu balas, tak puas hati apa, dia tak buat tanggungjawab apa semua. Syekh kata cerita tu, dia tak ni apa semua, dia tak ni apa, dia ada betina lain. Dia ada betina lain, dia ada buat lain. Sebab pasangan ni, saya ingat pasangan ni daripada Pulau Pinang. Dia daripada Pulau Pinang. Dia Syekh kata cerita apa dia ni ada betina lain. Lepas tu Syekh macam tanya, betul ke? Dia kata hang ada betina lain. Kata bukan. Ni kawan. Dia kawan tak apa. Syekh macam kata kat yang perempuan tu, dia kawan dengan perempuan lain, apa masalah dia? Kawan apa sampai macam belangkang kata. Dia kata betul ke bini hang kata begitu? Kata lelaki tu kata, lah kadang-kadang keluar lah kau. Hang kawan apa tu berdosa. Syekh Faisal kata, hang ada bini, betul hang keluar dengan bini hang. Syekh Faisal kata betul. Syekh kata, lalu macam ni, aku tak mau dengar ada cerita hamba. Nampak tak Syekh kata? Sebab apa? Bila kita nak cerita-cerita, lama-lama dia sampai menceritakan keburukan benda sikit, tapi saat itu dia akan jadi melarat orang kata. Jujur dia cakap kan, saya bila dalam bab ni, saya minta izin selalu kat isteri saya akan beritahu isteri saya akan minta izin kat dia untuk jadikan kami ni contoh kepada orang lain, untuk habaq tentang normalnya kehidupan kita. Apa dia? Saya dengan isteri saya pun biasalah, ada je pergaduhan, ada je perselisihan. Tapi kalau kita keep on cerita, saya 2019 dengan saya masa kahwin dengan isteri saya 2012, mana sama. Ilmu kahwin saya berbeza. Takkan sama. 2012 saya kahwin, first time saya kahwin. Mana saya ada pengalaman kahwin banyak. Saya first time kahwin. 2019 saya dah jumpa dengan, boleh dikatakan ramai juga orang, dan orang-orang yang dah berkahwin, ada yang kahwin 2, ada yang kahwin 3, ada yang bercerai kemudian kahwin lagi. Sebab kita tak boleh kata orang yang bercerai betul nak kahwin tak bagus, sebab Nabi Ismail isteri pertama ni dia cerai kan. Nabi Ibrahim yang suruh cerai. Nampak tak? Jadi kalau kita kata orang yang kali pertama kahwin lepas tu bercerai tak ngam, habis Nabi Ismail nak letak kat mana? Itu keturunan Tok Wan kepada baginda Nabi SAW. Jadi
Dan jadi kita kena bincang dalam keadaan kita terbuka, kita kena relax. Sebab bincang suami isteri bukan nak menyalah antara satu dan lain. Bincang pasal suami isteri bukan untuk nak abang siapa baik, siapa tak baik, siapa teruk, siapa tak teruk. Bincang pasal suami isteri untuk menyelesaikan masalah, cari jalan penyelesaian. Sebab kita nak sampai syurga sama-sama. Lepas tu jadi Syekh Faisal kata, lah ni aku tak mau dengar cerita hangpa dua. Yang aku tahu, aku nak tanya lu, semayang ke tak semayang? Nampak soalan? Syekh Faisal tanya, semayang ke tak semayang? Lepas tu Syekh Faisal kata, tak, dan lelaki tu nak jawab. Perempuan tu kata, semayang apa? Tak pernah semayang pun sepanjang kahwin. Lepas tu Syekh Faisal tanya, kalau gitu betul ke hang tak semayang? Lepas tu lelaki tu kata, dah, dia kata tak semayang, tak semayang lah. dah dia kata saya tak semayang, takkan saya nak kata saya semayang pula. Oh, tahu pun saya kata. Lepas tu yang hang ni, tapi masa perempuan tu jawab, masa Syekh Faisal tanya, ni semayang tak? Lepas tu lelaki tu tak nak jawab, perempuan tu jawab kan, nak semayang apa? Semayang kahwin tak pernah semayang. Lepas tu Syekh Faisal kata kat rumah tu, aku tanya dia, bukan tanya hang. Tu hak yang lelaki tu kata, dah dia kata saya tak semayang, takkan saya nak kata saya semayang pula. Lepas tu Syekh Faisal kata, hang tak semayang? Tu dia lah. Ni hang apa nama hak perempuan? Tanya. Saya semayang juga lah kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya Allah, semayang ni bukan. Tapi pointnya nampak tak? Bila ada problem, aku nak semayang. Okey, di situ kita punya postmortem ni, kita bincang. Jadi berdasarkan kepada perbincangan kita tadi, kita letak poin dulu. Hidup tak tenang, gaduh, anak degil tak ingat cakap. Contoh, kita bagi tiga ni sebenarnya dia duduk dalam sembahyang. Tang mana? Hati tak tenang. Hati kita tempat duduk kita punya sanubari, tempat yang menghidupkan tubuh badan kita. Hati ni penting, hati dalam ni penting. Sebab itu antara ibadah dalam Islam bagi mazhab Imam Syafi'i khususnya, niat adalah 1/3 daripada kehidupan kita. 1/3 daripada kehidupan kita adalah niat. Itu adalah hati kita. Kalau ambil Ahmad Saleh punya pun, dia panggil unconscious mind. Apa yang kita niat, apa yang kita fikir, nanti kita akan buat benda tu. Sebab tu sebelum tidur kita kena maafkan semua, supaya semua orang kita bangun cerah. Ini Datuk Fazlul Kamsah ajak kita, betul tak? Daripada dulu lagi Datuk Fazlul Kamsah ajak kita, sebelum tidur maafkan semua orang, supaya unconscious mind kita dia bergerak dalam keadaan segar, bugar, best. Then Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hati, nak hati, Allah Ta'ala bagi tahu kita, nak tenang. Tenang dia bukan duduk kat sini ya. Tenang bukan material. Tenang bukan material. Ada orang ada duit banyak, hati tak tenang. Bukan ada ramai. Ada orang ada ilmu banyak, tapi tak tenang. Ada orang ada harta banyak, tapi tak tenang. Ada orang ada isteri banyak, tapi tak tenang. So, tenang dia duduk di sini. Macam mana kita tahu? Allah habaq dalam Quran, Allah kata apa? Inna Allah la al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang main kepada Allah dengan hati yang tenang sahaja yang Allah nak. Jadi hati tenang, mana tenang tu dekat hati. Tenang tu duduk kat sini. Jadi nak dapat sini, tempat yang sama duduk sini adalah taqwa. Sebelum kita nak pijau nanti tu, sebelum nak pijau, Allah Ta'ala berkata, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan tenang. Cara mengingat Allah paling efisien yang Allah tetapkan hari-hari adalah sembahyang. Dengan cara sembahyang saja kita akan ingat Allah Ta'ala. Pasal apa? Dalam kuliah kita selalu kita bagi tahu, tujuan kita sembahyang, kita nak sebut nama Allah banyak. Awal Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Semua nama Allah. Itu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu a'udzubillah, nama Allah lagi. Kemudian alhamdulillah. Kemudian kita akan baca qul huwallah. So banyak nama Allah kita akan sebut. Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga sami'allahu liman hamidah.
Kenapa kita sebut nama Allah banyak? Sebab kita nak ingat Allah. Pasal dengan ingat Allah hati tenang. Jadi kunci pertama nak tenang dalam keluarga mesti kena sembahyang. Mesti semua keluarga tidak dapat tidak menjadikan silibus sembahyang dalam keluarga itu adalah benda wajib. Wajib. Kedua, apa dia? Bergaduh suami isteri. Saya selalu bagi analogi macam ni. Sebab benda ni jadi kat saya. Saya bila bergaduh dengan isteri apa? Kita bergaduh, kita berselisih pendapat. Habis selesai fasa bergaduh tu, tak baik lagi ni, gaduh lagi ni. Cuma berhenti sebab apa buat? Sembahyang berjemaah dulu. Ambil wuduk dulu, sembahyang. Ambil wuduk, sembahyang dulu berjemaah. Bergaduh, kamu dengar you ni apa buat macam ni. I minta maaf dah, you suka ni. Okay Allah. Oh, pening dan semua. Orang jadi serabut bala ni nalar ke punya cerita. Dah habis. Okey, tadi nanti sat. Waras. Hari berhenti sat. Jom ambil sembahyang lu. Pukul 3 hari sembahyang lu. Sebab tak sembahyang apa kita duk bergaduh dulu ni. Ni syaitan duk tepuk tangan duk kita bergaduh. Nampak? Stop sat. Ambil wuduk. Tenang. Nabi dah ajar. Marah, gaduh, semua tu main dengan syaitan. Syaitan buat daripada api. Surutkan api dengan air. Ambil wuduk, sembahyang. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada sembahyang. Tak nak sembahyang. Takkan suami duk komat. Allahu Akbar. Bini kat belakang duk bawah. Komat penon perangai macam setan. Takkan bini dah kata lu bodoh lah bini kata lu betul tak? Kan? Dia mesti takkan kata dia duduk belakang. Dia menghentam dalam hati. Kita pun menghentam tak, tapi sebab kita utamakan Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey, dah qomat habis dah baca doa. Allahu rabbah zid'at tammati wa salatul qaimah sampai habis. Siapa yang qomat, syaitan akan lari daripada dia. Siapa qomat, syaitan akan lari daripada dia. Tadi kita gaduh duduk tepuk tangan. Qomat dia dah lari dah. Hati kita dah tenang. Allahu Akbar. Kita sembahyang. Dia akan main. Tapi bukan dia nak main gaduh dengan kita. Dia nak main nak rosakkan sembahyang kita. Dia bukan main kita gaduh dengan diri kita. Dia nak main rosak sembahyang kita. Dia kena cerdik kena talbisul iblis. Tahu teknik dia. Dia main mesti nak kacau kita punya. Dia nak abang kita apa. Dia nak bagi jalan penyelesaian kat kita apa semua. Dia akan main. Tapi kata ulama, kalau benda tu baik, itu mesti main daripada Allah Ta'ala. Kalau benda tu jahat, itu main daripada syaitan. Lepas tu sembahyang. Bayangkan tengok duduk sembahyang. Takkan kot masa duduk tahiyat akhir ke tahiyat awal duk tunjuk jari begitu. Bini kat belakang duk tunjuk jaga saya kira dia sembahyang aku mampu gaduh takkan pula dia tunjuk begitu. Mesti sembahyang ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru pergi salam takkan apa kali belakang ramai sambung balik bergaduh apa dia nak kata tadi kamu takkan ada jadi contoh. Kita katakan Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa isteri aku, dosa yang telah dilakukan akan datang, dosa yang sengaja atau tak sengaja, dosa yang terang atau yang tersembunyi. Doa ni saya share. Doa ni saya letak dekat isteri saya. Ini semua saya share semua petua yang saya pakai dengan isteri saya. Saya share benda ni. Saya orang isteri saya. Ya Allah, misalnya isteri saya jamu saya makan, isteri saya teman saya dalam perjalanan. Saya kata, ya Allah, ampunkanlah dosa isteri saya Husna, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang sengaja atau tak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Doa ni maksudnya, doa ni ketika mana suatu hari Nabi balik daripada musafir, ketika Aisyah tahan Nabi di badan tu, tak boleh masuk. Nabi kata, siapa pula tak bagi masuk dalam rumah ni? Lepas tu polis lepas tu tahan, tak bagi masuk. Lepas tu Nabi kata, siapa tak masuk? Siti Aisyah kata kat Nabi, kan Nabi ajak kalau musafir doa mesti makbul. Kalau musafir doa mesti makbul. Lepas tu doa kat aku dulu sebelum masuk rumah. Siti Aisyah kata dulu tu, doa kat aku dulu sebelum masuk rumah. Lepas tu Nabi doa, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang sengaja atau tak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Siti Aisyah dengar Nabi doa tu, dia lari masuk dalam rumah. Allahumma sayyibna sayyiban nafi'a. Hujan dia
Allahumma sayyidina sayyidina. Bawa slow-slow, slow and steady, tak apa. Aisyah lari masuk rumah dia, seronok lah, ya Allah. Kita boleh bayang lah, alah, kita excited. Orang perempuan excited je kan. Macam ya Allah, excited, seronok lah macam tu. Siti Aisyah jadi macam tu, seronok. Nabi masuk, Nabi tanya Aisyah, seronok sangat ke? Aisyah kata, seronok lah, dapat doa daripada suami musafir. Dah lah suami Nabi pula, kita kata macam ni lah, dah lah suami soleh pula. Tapi bukan soleh penghulu segala orang soleh, tapi tak apalah, kita sebut biasa je. Tapi nak sebut biasa pun tak lewat Nabi kan. Dah lah suami penghulu segala orang soleh, Nabi pula, Rasul pula, ulul azmi lagi. Balik musafir, kira semua asbab-asbab doa mustajab pun ada dekat Nabi. Doa lah tu. Aisyah, aku tak seronok, confirm doa tu makbul. Nabi kata kat Aisyah, Aisyah, itulah doa yang aku baca setiap kali aku bangun sembahyang malam untuk umat aku. Nabi kata, oh ya Allah, subhanallah. Bayangkan dalam sembahyang kita baca doa tu. Saya ni habaq tu, tuan-tuan, baca doa ni, baca doa ni. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya yang telah lalu, yang akan datang, yang sengaja atau tak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkanlah dosa pasangan saya, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang sengaja atau tak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapa saya yang telah lalu dan yang akan datang, yang sengaja atau tak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Baca doa ni, baca. Bayangkan tengah baca doa tu, takkan nak sambung gaduh ni. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minkum taqabbalan. Salam-salam dengan isteri tu, wrestling tangan. Agak pula. Tak logik, tak logik. Isteri kita ada hati, kita ada hati. Hati kita ni milik Allah, sebab tu nama dia qalbun. Qalbun ni dia duduk kat sini, dia boleh berubah-ubah. Ya muqallibal qulub, yang mengubah-ubahkan benda yang mengubah-ubah. Apa dia? Hati lah tu. Dia mesti lembut. Bang, tak maaf dah tadi kita gaduh. Yang kita pula jadi tak payah nak sambung balik. Ya isteri tak, bang, tak maaf dah gaduh tadi. So kita cari jalan penyelesaian. Takkan kita nak jadi tak nak mau aku, kita gaduh lagi bagus. Takkan. Ataupun kita pula kata, ya tak maaf dah tadi gaduh tadi, saya jadi tak waras pula gaduh. Isteri pula kata, bang, tak maaf. Apa? Mesti itulah je kita cari jalan penyelesaian. InsyaAllah Allah sebut, Nabi sebut, takkan kita salah. Allah yang sebut formula tu. Kemudian sambung. Lepas tu Syekh Besar kata kat Ibah, tu kawan pada ni aku dah tahu dah apa dia pucuk bangkai dia. Oh, sebelum tu anak tak dengar cakap. Maaf, anak kita tu kita punya lah. Anak kita tu Allah punya. Apa kita nak dengar cakap Allah? Macam mana anak nak dengar cakap kita? Bila kita dengar cakap Allah, jangan katakan manusia, makhluk yang lain pun akan dengar cakap kita juga. Tambah kalau kita sentiasa sembahyang, dalam sembahyang kita banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar tu Allah kata apa? Qultu istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Itu tu istighfar pada Allah. Allah menerima segala taubat. Allah akan menjalankan di langit itu awan, menurunkan hujan pun boleh dengar cakap kita. Betul, ini rahsia. Oleh itu, kesimpulan untuk soalan kakak tadi, sembahyanglah, insya-Allah. Sembahyanglah punca kepada segala jawapan. Sembahyanglah.